أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitul Salam di malam hari ini, pada malam penuh kebaikan dalam hari-hari Ramadan kita, pada malam-malam Ramadan kita. Tak lain tak bukan untuk sama-sama kita menjunjung tinggi perintah Allah Azza wa Jalla agar berpuasa di siang hari dan juga berbuka ketika menjelang maghrib. Dan Alhamdulillah, setelah Allah Ta'ala izinkan kita mendapatkan santapan jasmani di kali ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan kepada kita dapat pula kita menyantap dengan santapan rohani dengan jalan kita membacakan tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku kita, iaitu kitab ataupun Syarah Hisnul Muslim dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alaih wa ghafarallahu lah. Pada pertemuan yang sudah, kita telah pun selesai pada tajuk yang ke-90 pada muka surat yang ke-322 dan 323, yang tajuk besarnya adalah doa untuk orang yang menawarkan hartanya kepada kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ada pasang, ada surut, ada naik dan ada turunnya. Terkadang kita cukup, terkadang tak cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Azza wa Jalla membantu kita juga dalam keadaan yang pelbagai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang-orang yang sama ada kita kenal ataupun tidak kenal yang menawarkan hartanya kepada kita. Justru itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menghargailah orang yang sudi menolong kita. Di antara lafaz doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita mendoakan orang yang menawarkan hartanya kepada kita adalah dengan lafaz barakallahu laka fi ahlika wa malika. Maksudnya adalah semoga Allah memberkahi dirimu dan juga ahli keluargamu serta hartamu. Asar ini datangnya daripada Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, lalu Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Makna katanya Nabi kawinkan Abdurrahman bin Auf dengan adik-beradik Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Minta maaf, bukan adik-beradik, kalau tak silap dilepaskan, Sa'ad ni dilepaskan isteri dia untuk kahwinkan dengan Abdurrahman bin Auf. Sebab orang-orang muhajirin Mekah bila datang ke Madinah di kala itu, mereka ditawarkan harta dan juga isteri. Ketika itu Sa'ad tergolong sebagai orang kaya. Lantas dia berkata kepada Abdurrahman, aku akan memberikan hartaku menjadi dua bahagian, yakni separuh untukmu dan aku akan menikahkanmu. Maksudnya aku akan menceraikan salah seorang isteriku, lantas engkau boleh mengahwininya. Ini nak cerita orang-orang Ansar ni sangat dekat di hati Nabi SAW kerana kejujuran dan kebaikan hati mereka. Di mana dalam peristiwa peperangan Hunain, Nabi SAW pernah pun mendoakan dengan doa yang sangat hebat untuk orang-orang Ansar dengan lafaz Allahumma arhamil ansar warham abna'il ansar warham abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar, rahmatilah anak kepada anak-anak Ansar. Jadi nak tengok macam mana orang Ansar ni begitu baik, kita boleh tengok perangai Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Bukan setakat bagi harta dia setengah dekat Abdurrahman, tapi dia siap bagi isteri pula kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mendengarkan tawaran itu, Abdurrahman pun menjawab, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dirimu, ahli keluargamu dan juga hartamu. Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolong jangan kikir, jangan kedekut untuk mendoakan orang lain, tambah-tambah saat orang membantu kita dan ada di kalangan teman-teman kita, kenalan kita yang sanggup untuk menawarkan hartanya kepada kita.
So kalau kita tertanya-tanya apakah doa yang terbaik, maka ini yang dibacakan oleh Abdul Rahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Tak hafal dalam bahasa Arab, baca je lah dalam bahasa Melayu. Dia berbeza juga dengan orang yang jamu kita makan. Saya kira hari ni ada orang sponsor kita makan nasi Arab ke? So bila ada orang sponsor, ada orang jamu kita makan, Nabi suruh kita baca doa apa kepada mereka? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Senang sangat. Macam kita belajar kecil-kecil dulu kan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Cuma ganti hum saja, kemudian top up waghfir lahum warhamhum. Jadi moga-moga doa kita sampailah kepada orang yang menjamu kita makan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam hari ini kita sambung kepada tajuk yang ke-91 pada muka surat 324 dalam buku kita Hisnul Muslim ini. Tajuk besarnya adalah doa al-muqtarid lil muqarrid 'inda sadad. Doa bagi orang yang melunasi hutangnya kepada si pemiutang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tajuk ini bercerita tentang duit lagi. Kalau cerita pada pertemuan yang sudah dan kita buat recap tadi, kita buat ulang kaji sedikit tadi pun pasal duit juga. Sebenarnya duit inilah yang kadang-kala menyebabkan seseorang tersangkut di antara dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila bercerita tentang duit dekat dalam Al-Quran, kalau dalam surah Al-Baqarah saja, start daripada muka surat 44 sampai muka surat 49, cerita pasal duit saja. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita motivasi macam mana cara nak guna duit, dan saat tak ada duit nak buat macam mana, Allah izinkan kita berhutang. Bila kita berhutang, maka satu muka surat panjang, muka surat 48, satu ayat sahaja cerita pasal hutang. Jadi dekat sini saya nak nampakkan sebelum kita masuk ke dalam doa bagi orang yang melunasi hutangnya, kita semua kena sedia maklum, bila kita mati jemaah sekalian, yutba'ul mayyit salas, jenazah kita ni akan ada 3 yang follow sampai ke tanah perkuburan. Fayarja' min husnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan patah balik, 1 akan stay kat dalam kubur. Apa yang patah balik? Yang patah balik harta dan dengan family. Yang betul-betul akan stay hanyalah amalan. Jadi sebab tu bila Allah Azza wa Jalla jemput kita masuk dekat dalam bulan Ramadan ini, Allah Taala benar-benar nak minta kita beramal dengan ikhlas dan mutabaah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bakal dengar sekejap lagi pun, Nabi pun pernah pinjam duit orang. Tapi dalam waktu yang sama Nabi bayar semula. Sebahagian di kalangan kita waktu dia susah, dia minta dengan penuh tagihan, dengan penuh rasa sayu hati, tapi saat diminta untuk dibayar kembali, malah dia menghilang ataupun dia balas dengan ayat-ayat yang tak sepatutnya. Jadi sebab itu kita kena faham juga, Nabi sebut menjelang hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Menjelang hari kiamat, kaki kita ni tak akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri sampai ditanya tentang 4 soalan. Apa soalan pertama? An umrihi fima afnah. Soalan pertama Allah Ta'ala tanya tentang umur. Sebab itu bila kita masuk dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khusr, kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, lau tadabburan nas hadhihi surata lawas'adhum. Kalaulah seluruh manusia dia tadabbur surah Wal Asr ini sahaja, nescaya sudah cukup untuk dia menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik dan menjauhkan dia daripada melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila tak tadabbur surah Wal Asr, tak belajar isi kandungan surah Wal Asr, maka kita akan dapati jemaah sekalian, umur kita ni memang kita akan sia-siakan. Sia-siakan yang macam mana? Macam sebelum surah Wal Asr, alhaakumut takatsur. Jadi makna katanya ramai orang akan habiskan usia dia tu untuk cari takatsur, untuk cari kesenangan, kemewahan dan juga kemegahan. Dan akhirnya dia terlalai. Dia lalai dengan kemewahan, dia lalai dengan kekayaan, kemudian tak sempat dia nak taubat, tak sempat dia nak belajar menuntut ilmu, akhirnya dia pun wafat. Nampak tak? Jadi sebab itu Nabi pesan kepada kita menjelang hari kiamat, kaki kita tak akan bergeser sampai ditanya 4 soalan. 1 tentang umur, nombor 2 tentang ilmu. Fima fa'al, bila kalian dapat ilmu, kalian beramal ke kalian tak beramal? Sebab tu malam hari ini kita baca tentang Hisnul Muslim, bukan nak dengar saja jemaah sekalian.
Bukan nak dengar sahaja. Kalau setakat dengar burung kakak tua pun dia dengar juga, dia siap boleh ulang lagi. Sebab itu kata Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bima ulim. Seseorang itu yang dianggap berilmu senantiasa dianggap bodoh sampailah dia beramal dengan apa yang dia belajar. Kalaulah dia dah mula beramal, sara alima, baru layak dipanggil alim. Tapi kalau setakat datang dengar majlis ilmu tapi tak nak beramal, so jangan perasan. Abdullah Ibn Mubarak senantiasa berkata, pernah mengatakan ungkapan emas dia kata, seorang itu senantiasalah tidak lagi dianggap berilmu sampailah suatu keadaan dia bajet, dia telah pun ada ilmu, di kala itu dia sangat tak berilmu. Faham tak? Mana katanya dia hanya rasa, oh aku dah ada ilmu, tapi tak start action, tak start beramal. Sebenarnya engkau telah pun tertipu. Engkau masih lagi dalam posisi jahil. Sebab seseorang alim sangat layak dipanggil alim bila dia telah beramal. Okey, settle dekat situ. Nombor 3, soalan yang ditanya dekat negeri akhirat apa dia? Anil mal, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Daripada mana engkau dapat harta ni? Ke mana pula engkau habiskan? Sebab tu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita daripada muka surah 44 sampai 49 surah Al-Baqarah ni sampai penutup lah, memang Allah Taala cerita pasal duit. Supaya bila kita ada duit ni kita pandai nak guna ke mana. Sebab tu kita tengok muka surah 44, 45, 46, semua motivasi. Allah kata guna duit. Tak payah simpan-simpan sangat. Ataupun kalau nak dapatkan duit tu, carilah daripada sumber yang halal. Dan yang terakhir, apa soalan yang keempat? Allah Ta'ala akan tanya, an jismihi fima ablah. Dalam sebahagian matan, an syababihi fima ablah. Berkenaan dengan tubuh badan dan juga berkenaan dengan waktu muda remaja. Di mana engkau habiskan, ke mana engkau perlakukan waktu engkau muda dan bagaimana engkau memperlakukan tubuh badanmu. Sebab tu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya terlihat, ni cerita pasal Ramadan lah, Ramadan sahaja. Sebahagian orang dia berbuka puasa dengan apa kita panggil syahwat, dengan yalah nak makan, lapar kan. Tapi ada sebahagian bentuk-bentuk jenis makanan tu kita janganlah melampau-lampau sangat. Sebab ada sebahagian doktor dia kata kalau kita berbuka puasa cukup dengan segelas air tebu, hilang terus manfaat badan sepanjang hari tersebut. Segelas je air tebu. Tu tak masuk benda-benda hak lain lagi. Jadi waktu kita muda ni jamaah sekalian, tubuh badan yang Allah Azza wa Jalla hadiahkan kepada kita ni, dia adalah amanah. Nak makan, silakan makan, tapi berpada-pada. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu apa kita panggil bersyahwat. Sebab ada pepatah Arab dia kata fa innad da aktsara ma tarahu yakunu minat ta'ami awish syarab. Kebanyakan penyakit yang kau dapat tengok pada hari ini, kebanyakannya memang berpunca daripada makan dan juga minum. Jadi sebab tu kita kata nanti menjelang hari kiamat 4 soalan yang akan sampai. Dan kita takut bila Allah Ta'ala tanya tentang tubuh badan kita, engkau jaga ke engkau tak jaga? Dan akhirnya kita pun kata aku tawakal je. Yang penting aku dah bismillah, habis makan aku alhamdulillah. Takut soalan tu tak boleh jawab lagu tu. Tak ada apa-apa lagi, dah sakit, tak boleh nak beribadah dengan sempurna. Saya pernah cerita tentang kawan saya yang baru ni aksiden dekat Pakistan kan. Allah Ta'ala uji dia jatuh gaung jamaah sekalian. Saya cerita tak dalam kelas? Tak. Wallahi dia pergi berjalan dekat Pakistan, sampailah dekat daerah, alamak tak ingat satu tempat tu, Karakoram tak silap. Karakoram ni di antara, kalau type dekat Google tu, dia adalah highway paling bahaya dekat dunia. Highway paling bahaya dekat dunia. Dan akhirnya dia jatuh gaung. Jatuh gaung tu, dia tercampak keluar daripada kenderaan yang dia naik tu. Muka dia tenggelam ke dalam. Masuk ke dalam, ke belakang. Jadi baru ni saya pergi ziarah dia dekat Sunway Medical Center dekat Subang Jaya tu. Ada kesan kat sini, ada macam apa kita panggil tu? Bukan, apa tu? Plaster. Apa? Plaster kan? Kat sini. Saya kata, ada apa kat plaster tu? Dia pun tarik sikit, ada paku, ada skru. So dia kata, saya ada beberapa kawan tanya, skru tu macam mana? Dia kata, waktu skru tu, doktor buka sebahagian muka dia, tolak balik ke depan. La haula wala quwata illa billah. Jadi baru ni dia cerita kat saya, dalam Ramadan ni saya call, macam mana sahabat, sihat tak, macam mana keadaan, boleh puasa tak? Dia kata puasa boleh, tapi sedih sedikit hati sebab tak boleh semayang macam orang lain. Nak sujud tu tak boleh lagi pasal muka dia tu, dia
Kalau dia tidur mengarah ke kanan pun tak boleh. Dia kata, aku sedih tak dapat hidupkan sunnah nak tidur belah kanan, kena tidur belah kiri. So, nampak tak? Nikmat sihat ni sebenarnya nikmat yang tiada ternilai harganya. Sebab tu Nabi kata, di atas nikmat kaya yang paling tinggi adalah nikmat sihat. So, jaga kesihatan semua, insya-Allah. Jom, bila kita berbicara tentang sihat ini, dia berhajat kepada sihat jasmani dan juga sihat rohani. Jadi bila kita cerita tentang tajuk 91 ni, doa bagi orang yang melunasi hutangnya. Doa bagi orang yang melunasi hutangnya. Jom kita tengok sama-sama. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dalam hadis ini disebutkan penuturan Ibnu Abi Rabi'ah, Nabi SAW pernah meminjam wang kepadaku sebanyak 40,000. Bukan jumlah sikit lah. Nabi pernah pinjam kepada sahabat sebanyak 40,000. Setelah memiliki harta ataupun Nabi dah ada balik jumlah tersebut, baginda membayarkannya kepadaku seraya mengucapkan doa tersebut. Jom kita sebut sama-sama yang ada buku. Barakallahu laka. Oh, yang tak ada buku pun boleh sebut je sebenarnya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Sekali lagi. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Jamaah sekalian, kenapa kita ni kena berusaha keras? Saya katakan tadi, kesihatan ni dia ada dua. Satu, kesihatan badan. So kita berharap badan kita ni sihat, kita kena dapatkan sumber makanan pun yang baik-baik lah. Kena kira lah sedikit, mungkin kadar kalori dia berapa ke, macam mana ke, lemak dia banyak ke sikit ke, protein dia banyak ke sikit. Mungkin yang tu kena pandang. Tapi kesihatan jiwa juga sangat-sangat penting. Dan di antara benda yang betul-betul boleh buat manusia ni stres pada jiwanya saat dia terlalu banyak hutang. Jadi kalau boleh mengelakkan hutang dalam hidup ni, kita elakkan. So jangan gemar gali lubang, tutup lubang. Korek lubang ni hutang, tutup hutang yang ni. Hati-hatilah. Sebab kita takut, sebab ada satu asar mengatakan orang yang gemar berhutang ni, macam mana di waktu malam dia tak boleh lena, di waktu siang dia hidup dalam keadaan hina. Dia takut nak jumpa orang. Takut jumpa orang ni, mana hutang aku? Ataupun nanti ada orang pesan, hutang kawan kita tu kau tak kerti nak bayar ke? So dia rasa hina sangat di waktu siang. Waktu malam dia letak tangan, dia tak boleh nak lena. Bila boleh bayar hutang? Bila boleh bayar hutang? Dan Alhamdulillah, sebagai seorang mukmin, Allah Ta'ala mesti akan uji. Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, Innallaha Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang kat satu-satu kaum, satu-satu orang, Allah mesti uji. Dan di antara bentuk ujian, bukan ujian amal ilmu sahaja, tapi kadang-kala ujiannya duit tak cukup. Duit tak cukup. Ini di antara ujian yang Allah Azza wa Jalla uji kepada kita. So, once kita bertemulah dengan kawan-kawan yang pemurah, yang dermawan, yang suka bagi pinjam wangnya kepada kita, maka jangan sia-siakan orang ini. Maksud jangan sia-siakan adalah ketika kita telah berjanji dengannya sekitar lagi 1 bulan aku bayar, lagi 4 minggu, 5 minggu aku bayar semula. Berpeganglah dengan janji. Sebab kalau kita tak berpegang dengan janji, maka yang kita sebutkan tadi akan berlaku kepada kita. Siangnya kita hina, malam tak boleh lena. So hidup ni rasa macam orang terusir, orang terbuang. Jadi bila Allah Ta'ala kuatkan iman kita, kita tengok kita dapat rezeki lebih sikit dan kita berhajat nak bayar balik hutang kepada orang, maka saat kita bertemu dengan pemiutang, orang yang bagi pinjam duit kat kita, doa yang kita baca ramai-ramai tadi inilah yang patutnya kita ucapkan. Jangan pula kita nak pergi pulang duit dia yang kita pinjam dulu dengan penuh rintihan, kita pun bagi, ambil lah. Sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Allah. Dah lah kita janji nak bayar lagi sebulan. Lepas tu lepas 6 bulan kawan tu pula yang kena telefon. Faham tak? Merayu-rayu minta, tolonglah bayar balik duit aku, tolonglah bayar balik duit aku. Macam dia pula yang meminjam. Nampak tak? So bila dah dipulangkan, ambil lah. Apa? Sikit-sikit minta. Macam aku tak ada duit sangat. Alamak. Nampak tak? So kita jangan buat perangai macam tu. Selaku seorang Muslim, mukmin yang baik, minta maaf.
dan ucaplah terima kasih, minta maaf kerana menyusahkan engkau, terpaksa pinjam duit engkau, dan terima kasih juga aku ucapkan sebab sudi bagi pinjam kepada aku. Maka saat kita pulangkan duit, kita pun katalah barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Maksud dia apa? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dirimu dan ahli keluargamu serta hartamu. Sesungguhnya balasan daripada pinjaman itu adalah ucapan pujian dan pembayaran. Sesungguhnya balasan dari pinjaman itu adalah ucapan pujian dan pembayaran. Makna kata bukan ucap terima kasih saja, tapi bayarlah. Kan? Ada orang dia kata barakallah saja, tapi duit buat dia tak jadi juga. Kan? Kawan tu bukan boleh kenyang makan pakai barakallah saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hutang ucapan pujian dan pembayaran, yakni engkau membayarlah hutang yang telah engkau pinjam tersebut, dan engkau ucaplah terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan engkau dengan baik, serta engkau mendoakan agar Allah memperbanyak kebaikan dalam keluarga dan juga hartanya. Jelas? Nampak saya tak berguna juga. Tak apa, tenang, dah selesai dah. Jom kita pergi kepada tajuk yang berikutnya. Mungkin tajuk yang terakhir sebelum kita salat Isyak. Doa kerana khawatir terhadap syirik. Doa khawatir terhadap syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, bila Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita masuk dekat dalam bulan Ramadan, memang Allah nak minta kita ni ibadah sungguh-sungguh, ikhlasan lillahi taala. Ikhlaslah. Sebab hari ni kita boleh tengok sebahagian orang semayang tarawih pun rakam video, tadarus pun rakam video. Sebahagiannya mungkin akan kata tapi dia sedang bagi motivasi, mungkin untuk kali satu, kali dua motivasi lah kot. Tapi kita takut berkali-kali tu dah start sebelum nak live tu, jangan lupa tapping-tapping, jangan lupa sharing-sharing. Siapa-siapa bagi gift tu saya ucap siap-siap terima kasih. Kita risau benda tu. Dan akhirnya orang menonton bukan atas kapasiti nak dengar Al-Quran tersebut, tapi lebih kepada nak dengar suara, ataupun nak tengok wajah, ataupun lebih kepada nak bagi gift tu sahajalah. Tapi setiap orang dia berbuat atas niat dia lah. Innamal a'malu bin niat. Saya tak boleh lah nak kata orang yang buat live semayang ke apa, semayang dia tak diterima, bacaan Quran tadarus dia tak diterima. Cuma kita takut dia terbuai menjadi riak. Dan riak ini termasuk dalam bab syirik. Jadi sebab tu tajuk kita sekarang adalah doa kerana khawatir terhadap syirik. Bahkan kita takut terkesan dengan ucapan Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Berapa ramai orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan juga dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahari wat ta'ab. Berapa ramai pula orang yang qiyamul lail tarawih tapi tak dapat apa-apa kecuali hanya berjaga malam dan berletih-letihan sahaja. Tak naklah jemaah, kita siang-siang pun dah letih dah puasa. Sampai ke malam pun angkat takbir rukuk i'tidal pun rupanya dapatnya hanyalah sebatas letih sahaja, rugi. Jadi jom kita tengok. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Kita boleh tengok ada juga riwayat daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, duhai sekalian manusia, ittaqus syirk. Takutilah syirik ini. Sesungguhnya ia lebih samar daripada rayapan semut. Semut yang bergerak tu di dalam waktu yang sangat gelap gelita. Maka syirik itu dia sangat samar dan halus perjalanannya, lebih halus daripada perjalanannya seekor semut. Lalu dengan kehendak Allah, ada seseorang pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana kita dapat menghindarinya sementara syirik itu jauh lebih samar daripada rayapan semut?" Maka Nabi pun menjawab, "Bacalah doa ni." Jom kita baca sama-sama doa tersebut. Sebab kita takut kita ni berbuat sesuatu hanya kerana syirik. Hanya kerana syirik kecil. Apa doa tersebut? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ini di antara doa yang kita boleh baca
baik waktu sahur, baik di tengah-tengah berpuasa dan juga sebelum berbuka puasa ataupun di sepertiga malam yang terakhir. Bacalah jamaah sekalian, bacalah dengan hati, fahamilah doa-doa yang kita baca. Sebab tu saya selalu sebut, kita bukan setakat berhajat pada tadabbur Quran, tapi jauh juga kita berhajat pada tadabbur doa. Sebab ramai di kalangan kita boleh baca doa bahasa Arab tapi tak faham pun. Bagus dah dia nak hafal doa dalam bahasa Arab, tapi yang paling utama adalah dia baca dalam posisi faham. Jadi jom kita tengok apa maksud doa ini. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari perbuatan syirik terhadap-Mu sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu daripada perbuatan syirik yang aku tak tahu tentangnya, duhai Allah. Ini maksud doa tersebut. Jom kita lihat pula kepada syarah doa tersebut. Sabda Nabi SAW, hai sekalian manusia, hindarilah syirik ini. Bila Nabi suruh kita hindari syirik, maka adalah perbahasan syirik terpecah kepada berapa? Maka syirik ada dua macam. Satu syirik besar dan satu lagi syirik kecil. Okey, syirik besar kiranya semua orang telah pun tahu. Dia adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala baik daripada ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Adapun syirik kecil juga boleh berlaku dalam ucapan, perbuatan, namun dia tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Dan syirik kecil itu adalah syirik kecil apa? Riak jemaah. Riak ni pula dia ada kawan karib. Apa kawan karib riak? Kawan karib riak adalah sum'ah. Nanti Ikmal nak pergi buat umrah, kalau tengok nanti dekat, nanti turun kat mana? Turun kat Madinah lah. So sampai dekat Bir Ali, antara sunnah Nabi SAW bila nak lafaz niat haji, Nabi sebut labbaik Allahumma umratan wa hajjan la riya'an wala sum'atan. Tu saya kata riak ni dia ada best friend, sum'ah. Apa beza riak dengan sum'ah? Riak ni kita buat satu-satu benda nak orang tengok. Itu yang dekat sisi Kaabah tu kerja begitu je. Dan sum'ah ni pula bila buat satu-satu benda nak orang puji, sedap lah suara engkau, laju lah engkau tawaf tadi, ni semua. Kita risau benda tu berlaku dalam diri dan juga amal ibadah kita. Sebab itu kita dah tahu syirik kecil itu adalah riak, maka kita pun isyaratkan iktiraf di hadapan Allah. Kita kata, ya Allah, aku minta perlindungan Engkau daripada aku mensyirikkan Engkau dalam posisi aku tahu, dan aku minta ampun kepada Engkau andai kata aku melakukan syirik dalam posisi aku tak tahu. Okey, tengok syirik besar adalah setiap syirik yang disebutkan secara mutlak oleh Allah, dan syirik ini dapat mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Boleh jadi kufur. Sedangkan syirik kecil adalah setiap ucapan dan perbuatan yang disebutkan secara mutlak oleh Allah dengan nama syirik, namun syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Kalau engkau tak ada tadi aksiden aku agaknya, syirik ke tak? Kalau engkau tak ada tadi ni, so itu pun syirik, tapi dia tidaklah maksudnya nak berniat nak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak sedar ucapan itu juga seolah-olah dia menolak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi la a'lam, aku tak sedar pun wahai Allah. Mujurlah engkau datang, kalau tak lambat aku sampai. Mujurlah, kalau tak accident aku kat sini. Faham tak? Kalau tak kena pukul aku dekat sini. So banyaklah kita ni kadang-kadang tak perasan. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita jangan tinggalkan istighfar. Dan istighfar ni terlalu banyaklah dia punya metod. Astaghfirullah, Allahumma ghafirli, Rabbi ghafirli wa tub alayya. Banyak, hatta kat sini pun wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku minta ampun wahai Allah atas benda yang aku tak tahu. Tengok pentasihih berkomentar pendapat yang benar bahawa syirik besar adalah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. So sembah kubur dan semisalnya, sembah pokok, batu, berhala dan semisalnya, dia mengalihkan cara menyembah semisal yang Allah Ta'ala nak dia pergi ibadah ikut emosi, maka itu adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil adalah setiap perantara, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun keinginan yang menghantarkan dia kepada syirik besar, namun wasilah ini tak sampailah kepada tingkat ibadah. So dia hanya omong-omong sajalah, nasib baik kau datang, mujur kau ada dan seterusnya. Okey, sabda Nabi lebih samar daripada rayapan semut. Semut yang bergerak, maksudnya gerakan dan jalannya di atas tanah.
Kemudian Nabi bersabda lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik. Doa ini bisa bererti diucapkan setiap hari dan bisa bererti diucapkan setiap kali kesyirikan itu menyusup dalam jiwa yang disertai beberapa sebab. Makna katanya ada sebab ataupun tak ada, amallah doa ni. Pasal kita tak pernah tahu hari ni kita datang majlis ilmu, buka puasa ramai-ramai ni, kita ikhlas ke tak ikhlas. Dan kita takut kalau tak ikhlas, kita takut dia adalah syirik. Fudail bin Iyad dia kata apa kepada kita? Tarkul amalu li ajlin nas ar-riya wal amalu li ajlin nas asyirk. Kalau engkau meninggalkan satu-satu amalan kerana manusia, itulah riya. Kalau engkau meninggalkan ketaatan kepada Allah atas sebab manusia, itulah riya. Tapi kalau engkau beramal kerana manusia, itulah syirik. Jadi kita takut, kita datang nak menuntut ilmu ni bukan kerana manusia, dan kita nakkan kerana Allah. Sebab itu Fudail bin Iyad disambung, dia kata wal ikhlas. Yang dinamakan ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma, saat Allah selamatkan engkau daripada berbuat kerana manusia ataupun meninggalkan kerana manusia. Makna kata je kita nak tinggalkan satu benda sebab Allah, kita nak buat satu benda pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala rezekikan saya dan kita semua mampu untuk ikhlas. Semoga Allah Taala rezekikan kepada kita mampu untuk istiqamah. Taib, barakallahu fikum. Doa ini bisa bererti diucapkan setiap hari dan bisa bererti diucapkan setiap kali kesyirikan itu menyusup masuk ke dalam jiwa. Sebabnya tak ada yang dapat menghilangkan semua itu dari kita melainkan Allah Ta'ala sahaja, Sang Pencipta. Apabila kita telah pun berlindung kepadanya, dia akan melindungi kita. Kerananya dia tak akan pernah mengecewakan orang yang meminta-minta perlindungan kepadanya. Jamaah sekalian, Nabi SAW kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa tak minta-minta kepada Allah, Allah marah sangat dekat dia. Siapa tak minta-minta dekat Allah, Allah marah sangat, Allah benci dekat dia. Jadi kita tak nak dapatkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah selalu. Sebab itu ada pepatah Arab, dia kata, dalam bahasa Arab tak ingatlah pula, dalam bahasa Melayu dia kata kepada kita, janganlah engkau meminta kepada manusia. Sesungguhnya untuk kali pertama, kali kedua mungkin dia boleh bagi, tapi kali ketiga, kali keempat dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, kerana Allah Ta'ala sangat suka bila kita minta-minta kepadanya, dan Allah Ta'ala akan murka bila kita tak minta-minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada dalam pepatah Arab itulah. Jadi sebab tu jamaah sekalian, teruskan meminta. Sesungguhnya tujuan dianjurkan memohon perlindungan ini adalah agar seseorang tidak melakukan pelbagai penyebab kesyirikan dan yang meragukannya. So kita tak nak melompat kepada syirik yang berikutnya. Ataupun kita tak nak amalan kita ni makin kita buat makin ragu-ragu. Kita nak buat satu-satu benda tu biar yakin. Baru kita boleh berjalan dengan tegak. Perkara itu akan selalu diremehkan dan diabaikan sampailah ikatan iman terlepas, sehingga orang itu akan menjadi kafir sementara dia tak sedar pun. Bila asyik bergelumang dengan riak, syirik kecil, syirik besar ini, maka boleh menyebabkan kita terkeluar daripada landasan agama. Maka dianjurkanlah untuk memohon perlindungan kepada Tuhannya agar bersinarlah cahaya keyakinan dalam hatinya. Sebab tu, sebagai penutupnya, kita belajar ilmu agar semakin yakin dan semakin lunak hati. Kita bukan belajar ilmu untuk memperkeraskan hati, kita bukan belajar ilmu untuk makin jauh daripada jalan ilahi. Sebab ada orang makin dia dapat ilmu makin dia sombong. Kita tak mau lagu tu lah jamaah sekalian. So terus-teruslah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan tinggal doa yang kita baru belajar sebentar tadi. Allahumma, cuba sebut sekali lagi. Inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam. Kalau kalian faham bahasa Arab, saya kira lagi senang nak hafal. Kita berhenti dekat spot-spot yang kita tahu maksudnya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindunganmu daripada aku mensyirikkan engkau. Wa ana a'lam, dalam posisi aku sedar. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada engkau wahai Allah, lima la a'lam, pada hal yang aku tak sedar. Jadi sebab tu jamaah sekalian, teruslah belajar bahasa Arab. Saya yakin siapa lagi? Ustaz Inul kita belajar juga, Abu Muaz rajin ramai kelas bahasa Arab, masya-Allah. Mungkin lepas ni kita punya syarah pun pakai bahasa Arab lah kot, lagi afdal. Pasal nampak majoriti dah join kelas bahasa Arab. Kan? Fa insya-Allah ma fi amr mustahil.
natakallam bil arabiyyah fil fasl, fa insyaallah. Baik, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Teruslah beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kerana Hisnul Muslim ini adalah di antara zikir-zikir yang sahihah, wirid-wirid dan doa-doa yang sangat baik untuk kita bacakan. Kalau nak kata nak baca semua ni pun dalam hari-hari kita tak terbaca, betul tak Abang Rashid? Sibuk nak buat bid'ah lagi ya. Betul, macam-macam doa, buka baju doa, pakai baju tadi hujan lebat. Ada siapa baca doa hujan lebat tadi? Tiba-tiba muka berubah jadi garang pula. Tadi hujan lebat bukan main tu. Rumah saya tak bocor. Tak, sikit-sikit lah. Janganlah hujan sangat, takut. Tak apa-apa, minta sumbangan. La hawla wala quwwata. Tak bocor setitik, 2 titik. Lebat. Apa doa hujan lebat? Jamaah kita dah lepas dah dulu. Apa? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabatis syajar. Pak tak jemaah sekalian, bukan saya nak bagi tahu saya hafal, saya pandai, tak, tapi nak bagi isyarat. Inilah di antara mutiara-mutiara yang kita boleh ambil. Nak amal semua sunnah Nabi dalam buku ni, tak teramal, doa banyak sangat. So janganlah pergi kejar benda-benda hak lain-lain. Settle yang ni dulu, kemudian nak cari-cari yang lain, nak buat pembandingan, okeylah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.